عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-91 dari surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Quran dan yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya, sedangkan Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh Nabi-Nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman. Muslim-muslimat, tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan sekalian, masih lagi mengisahkan tentang Yahudi. Iaitulah kalangan orang Yahudi ini bila Nabi SAW sampai ke Madinah. Dalam kitab Nazmud Durar oleh Imam Al-Biqai meriwayatkan, Nabi sampai ke Madinah, maka datanglah pemimpin-pemimpin mereka, antaranya Abdullah bin Suriyah. Beliau ni datang untuk berdebat dengan Nabi SAW. Lalu ditanyakan kepada Nabi beberapa soalan. Soalan pertama tanya kepada Nabi, bagaimanakah terjadinya anak lelaki atau anak perempuan? Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Macam mana kejadian seorang anak lelaki atau anak perempuan? Kenapa lahir ni lelaki, lahir itu perempuan? Soalan ni pada masa itu memang teori sains pun tidak ada lagi untuk menjawab perkara tersebut. Yang kedua, aku tanyakan kepadamu, wahai Muhammad, siapakah dia manusia yang tidur matanya tetapi tidak tidur hatinya? Ini soalan nombor 2. Soalan nombor 3, apakah yang telah pun diharamkan oleh Bani Israel terhadap dirinya sendiri yang asalnya adalah halal? Ini soalan-soalan yang dikemukakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Dan soalan yang keempat, tanya lagi pendeta Yahudi ini, siapakah yang dimaksudkan dengan ruh dalam Al-Quranul Karim? Ruh. Siapa yang dimaksud dengan ruh? Yang kita baca dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sama masuk ruh. Maka jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas dikhabarkan oleh Jibril. Yang pertama adalah air orang perempuan itu warnanya kuning dan air seseorang lelaki warnanya putih, maknanya air mani, tuan-tuan ya. Dan sesiapa yang airnya lebih daripada yang lain, maka anak itu akan menjadi lelaki ataupun mirip kepada rupa ayahnya. Katalah air seseorang lelaki lebih daripada yang perempuan, maka anak itu akan menyerupai ayahnya lebih daripada ibunya. Dan dari sudut genetiknya, kromosomnya akan jadi XY lah, lelaki lah. Tapi kalau air perempuan itu lebih cepat terpancar daripada yang lelaki dan lebih banyak, maka anak itu akan menyerupai ibunya lebih daripada ayahnya. Dan mungkin kemungkinan besar dia akan jadi seorang perempuan. Ini teori bukan sembarangan, tuan-tuan. Kitab hadis menerangkan. Sedangkan benda ini berlaku pada zaman belum ada lagi teori sains menemui hakikat tersebut.
Maka dengar jawapan itu, Yahudi kata, betul, sadaqta, betul, jawapan kau betul. Yang kedua, siapakah yang tidur matanya tapi hatinya tidak? Jawapan Nabi SAW, itu adalah para Nabi termasuk aku. Dengan sebab itu Nabi SAW kalau tidur dalam setengah keadaan, Nabi mengetahui apa yang berlaku keliling baginda SAW. Baginda tidak makan macam kita makan banyak, kerana Nabi telah bersabda, at'amani rabbi wa saqani, Allah telah makan kepadaku, minum padaku. Dalam perjalanan yang jauh, umpamanya bulan Ramadan, Nabi mengarahkan para sahabat berbuka, mereka tak mau buka melihat Nabi tak berbuka. Nabi bersabda, jangan ikut aku ini diberi makan oleh Allah dan minum olehnya. Akhirnya melihat keadaan mereka tidak berbuka, Nabi berbuka juga kerana kasihankan kepada umat sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketiga, siapakah yang telah menghalalkan benda yang, siapa yang telah mengharamkan perkara yang sama ini halal untuknya, dan apakah benda tersebut? Jawapan Nabi itu adalah Bani Israel, itu adalah Nabi Ishaq, yang pada satu masa dahulu ditimpa sakit, lalu baginda tidak lagi makan dan minum susu dan juga daging unta. Mulai saat itu beliau tidak lagi makan dan mengharamkan yang halal terhadap baginda. Macam kita lah tuan-tuan, umpamanya ketagih sangat nak minum teh tarik, kat rumah tak ada teh tarik, pergi cari, tengah ribut cari teh tarik, cari, jumpalah dengan susah payah. Tapi kita merenungi balik diri kita, aku sembahyang subuh tak pula macam tu, tengah ribut datang, tak, tapi kerana ketagih pada teh tarik ataupun Nescafe atau apa saja, lalu seseorang itu boleh mengharamkan benda yang halal ke atasnya kerana nak mendidik nafsu syahwatnya. Jadi itulah yang berlaku, kerana susu unta dan daging unta ni menjadi makanan utama yang paling lazat, yang paling aku gembira, maka mulai itu aku haramkan untuk aku nikmatinya sendiri. Maka itulah kisahnya Bani Israel. Jawapan Nabi Muhammad SAW, jawapan penita Yahudi, betul. Baik, yang keempat, siapakah dia? Maksudnya ruh. Jawapan Nabi SAW, ia adalah Jibril alaihissalam. Mana-mana ayat yang dimaksudkan, yang dirujuk dalam Quran dengan berkata ruh, itu bukan ruh orang mati, tuan-tuan ni, jangan silap faham. Ada pula yang memandai-mandai menterjemahkan, nanti malam qadar nanti roh datuk nenek moyang yang telah mati kembali ke bumi melihat kita. Ini reincarnation, ini syirik tuan-tuan. Jangan mandai-mandai, baca Quran, tafsirkan sendiri, tak boleh. Roh dalam Quran tidak pernah bermaksud roh orang mati, tuan-tuan. Roh itu dimaksudkan dengan pangkat yang Allah beri kepada Jibril alaihissalam. Maka Nabi telah menjelaskan bahawa roh yang dimaksudkan adalah Ruhul Qudus, iaitu Jibril. Jawapan mereka betul, Muhammad. Tadi janji kalau dapat jawab dengan betul 4 soalan nak masuk Islam. Tak jadi masuk Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa tak jadi? Kerana mereka punya sifat pemusuhan yang tinggi kepada Jibril alaihissalam. Mereka berkata, kami benci pada Jibril, tapi kami sayang pada Mikail. Mikail bawa rezeki, tuan-tuan. Jibril ni membawa wahyu. Wahyu ni ada benda yang kita suka, ada benda yang kita tak suka. Maka mereka berkata, kalau dengan Mikail kami bolehlah kawan, tapi Jibril tak mau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kena-mengena malaikat Jibril ni dengan mereka? Malaikat ni menjalankan tugas kepada Allah SWT, tak ada kena-mengena pun dengan seseorang itu. Maka ini satu perkara yang dia bawakan. Riwayat kedua juga daripada Bukhari Muslim, disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam tafsirnya Nazmul Durar. Sesampai Nabi kat Madinah, ada seorang pemimpin agama Yahudi yang sangat terhormat, namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wa arda. Bila dia mendengar kedatangan Nabi SAW, maka dia nak menguji Nabi SAW. Dia nak menguji baginda sallallahu alaihi wasallam. Oh, dia mengaku dia jadi Nabi. Baik, dengar, boleh tak dijawab soal-soal yang dikemukakan? Maka dia telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa soalan yang agak sama dengan soalan yang telah kita bincangkan. Nombor satu, ditanya, bagaimanakah kejadian seorang anak itu, sama ada lelaki atau perempuan? Nombor dua, aku tanyakan kepada engkau, wahai Muhammad, kalau betul engkau seorang Nabi, siapakah manusia yang tidur matanya tapi hatinya tidak? Dan yang ketiga, aku tanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah makanan yang mula-mula dinikmati oleh orang bila dia masuk syurga?
Soalan ni tak mampu dijawab oleh sesiapa pun tuan-tuan, melainkan seorang Nabi. Maka jawapan Nabi SAW samalah dalam kes yang pertama. Baginda SAW telah menjawab, kalaulah air seseorang lelaki itu mengatasi air seorang perempuan dari sudut terbitnya, pancarnya, banyaknya, maka anak itu akan mirip kepada ayah dan jadi lelaki. Sebaliknya, kalau air perempuan itu yang lebih, yang disifatkan dalam hadis, air seorang perempuan warnanya kuning, air seorang lelaki warnanya putih, maka air seorang perempuan melebihi seorang lelaki, maka anak itu akan jadi perempuan. Siapakah yang tidur matanya tidak tidur hatinya? Jawapan Nabi, akulah orangnya. Seorang Nabi dia tidak tidur macam kita tidur, tuan-tuan. Yang ketiga, apakah makanan yang mula-mula dinikmati oleh seseorang manusia bila dia masuk syurga? Lain sikit soalan nombor 3 ni. Maka jawapan Nabi SAW, yang mula-mula dinikmati oleh seseorang masuk syurga adalah hati ikan paus. Ziyadatu kabidil hut. Orang mula-mula masuk syurga, dia akan dihidangkan dengan hidangan daripada hati ikan paus. Maka jawapan Abdullah bin Salam, betul, sadaqta, u'minu bika wa billahi, aku beriman kepadamu dan beriman kepada Allah SWT. Wahai Muhammad SAW, Nabiku, aku beriman kepadamu dan aku telah dengar lama tentang kedatanganmu ini. Dia tua, tuan-tuan. Allah SAW tua orangnya, berumur, lebih berumur daripada Nabi SAW. Maka nak tak saya buktikan kepada Nabi bahawa golongan Yahudi ini merupakan kaum mubuhat, kaum kaum yang penipu. Ini disebutkan kitab tafsir, tuan-tuan. Ini riwayat yang sahih Bukhari dan Muslim. Jawapan Nabi, baik. Untuk pengetahuan Nabi SAW, saya adalah seorang yang sangat disayangi, dihormati dan dirujuk oleh mereka dalam masalah agama, kerana saya orang alim. Biasa, tuan-tuan, orang alim ni disayangilah, dihormati, dirujuk dan sebagainya. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Wahai Nabi, kumpulkanlah sekalian Bani Israel, Yahudi ada di Madinah, tanya kepada mereka, siapakah saya? Saya akan bersembunyi. Jawapan Nabi, baik. Jadikan satu program, kumpulkan segala Yahudi. Lalu mereka pun bertanyalah kepada Yahudi ini, siapakah Abdullah bin Salam? Mereka menjawab, wa afdaluna wa abnu afdalina, sayyiduna wa abnu sayyidina, khairuna wa abnu khairina. Mereka menjawab, sungguhnya Abdullah bin Salam adalah seorang yang terhormat dengan kami, bapaknya pun terhormat juga, alim, pulang bapaknya pun alim juga, dia seorang yang mulia, bapaknya pun mulia juga. Nabi bertanya SAW, marilah masuk Islam. Abdullah bin Salam masuk Islam. Oh, hasyalillah, takkanlah Abdullah bin Salam masuk Islam. Maka Nabi pun memanggil, ta'al ya Abdullah ukhruj, wahai Abdullah, keluarlah kamu di tempat persembunyianmu. Abdullah bin Salam pun tampil di hadapan Yahudi yang ramai yang berkumpul ketika Nabi berdakwah kepada mereka itu. Abdullah bin Salam berkata kepada mereka, wahai sekalian Yahudi, masuklah kamu ke dalam Islam. Ini Nabi akhir zaman, ini disebut dalam kitab mereka. Serta merta mereka beramai-ramai berubah, tuan-tuan. Wallahi innahu la syarina wa ibnu syarina wa sayyina wa ibnu sayyina, akzabuna wa ibnu akzabina. Mereka pun berkata, demi Allah, ya, ini Abdullah bin Salam merupakan seorang penipu dengan kami, bapaknya pun penipu juga. Dia seorang yang jahat dan bapaknya jahat juga. Dia seorang yang tidak betul, bapaknya pun tak betul juga. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru beberapa saat yang lalu kau kata dia paling baik, tiba-tiba bila dia masuk Islam, kamu menolaknya. Tuan-tuan, inilah Yahudi. Zaman berzaman tak berubah. Tu sebab dalam ayat ini kata para ulama tafsir, ya, seperti disebut oleh Al-Imam Al-Maraghi, disebut oleh Al-Imam Mutawalli Sya'rawi, para ulama tafsir. Ya, mereka ni jago-jago tafsir. Mereka berkata, falima taqtuluna ya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Sebelum tu digunakan fi'il madhi, kemudian datang fi'il mudhari. Dulu disebut past tense, sekarang present tense. Kata kerja lampau, kata kerja sedang berlaku. Kenapa? Kerana Yahudi terus-menerus dengan agenda kejahatan untuk menganiaya dan membunuh orang lain, termasuk para Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW pun tak terkecuali. Iaitulah dalam satu peristiwa ketika Nabi datang berjumpa dengan mereka untuk meleraikan satu kes, maka Nabi telah tunggu di situ. Sebenarnya Yahudi berkata, baik, tunggu sekejap wahai Muhammad,
wahai Abul Qasim. Mereka tak panggil Muhammad SAW. Kalau panggil Muhammad SAW, makna mengaku jadi Nabi. Kalau seorang Rasulullah, perlu apa mereka ingkar pada Islam? Jadi mereka panggil Nabi dengan Abul Qasim. Abul Qasim yang makna bapa kepada Al-Qasim. Kerana Nabi mempunyai anak lelaki, salah seorang daripadanya bernama Al-Qasim. Baik, tunggu wahai Abul Qasim. Maka mereka pun duduk belakang berfikir nak komplot, nak bunuh Nabi bagaimana. Diundang seorang lelaki yang paling kuat di kalangan mereka untuk mengangkat batu naik ke bahagian atas rumah dan menghempaskannya ke bawah. Nabi sedang menunggu kat bawah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang Jibril mengkhabarkan kepada Nabi, wahai Muhammad SAW, balik beredarlah engkau kerana ada satu kejahatan nak menimpamu, mereka sedang berusaha untuk membunuhmu. Maka Nabi pun tak menunggu mereka, Nabi terus pulang bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma yang bersama dengan baginda SAW. Dan baginda akhirnya telah mengadakan satu pertemuan dengan para sahabat dan wahyu datang untuk menghentam puak Yahudi tersebut, Yahudi Bani Khaybar. Ya, dan Nabi SAW juga akhirnya telah diracun oleh seorang perempuan daripada kalangan Yahudi yang telah meletakkan racun pada kaki kambing, bahagian yang paling Nabi suka untuk menikmatinya. Dan Nabi SAW telah pun termakan sebahagian, dan sahabat bersama Nabi itu makan banyak, matilah dia. Nabi baru nak makan seterusnya, kemudian kaki kambing itu berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, aku telah diracun, jangan makan aku. Ya, maka Nabi panggil Yahudi perempuan itu, bertanya kepadanya, betul ke engkau racunkan ni? Dan matilah sahabat tersebut. Jawapannya, betul, aku meracunnya kerana aku nak menguji engkau. Kalau betul engkau seorang Rasul Allah, maka daging ini akan berkata kepadamu. Inilah kerja Yahudi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Nanti kita akan lihat lagi ayat-ayat berikutnya, pengisahan tersebut untuk menjadi pengajaran, pegangan, supaya kita sedar ada sudut yang buruk, ada sudut yang baik. Buruknya Yahudi perangai, sifat. Baiknya Yahudi pada kejayaan mereka untuk mendominasi dunia, yang perlu kita orang Islam amalkan prinsip-prinsip tersebut selagi dia tidak berupa penganiayaan dan juga berlanggar dengan Quran. Ya, wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.